Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Wa qala ta'ala: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Alhamdulillah wa syukrulillah. Berbahagia pengurusi masjid, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seterusnya para jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah lagi dan lagi kita semua sentiasa memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurniaan, taufik, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini masih lagi kita diberi rezeki oleh Allah, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita menghabiskan sisa-sisa baki-baki kehidupan kita untuk jalan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mengikut kehidupan suci murni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kejayaan mutlak setiap insan. Dalam benak fikiran kita, dalam hati kita mesti sentiasa, tuan-tuan dan puan-puan, ada tiga perkara ini. Sebaik-baiknya sentiasa ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam pergantungan kita, ingatan kita sedaya upaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah Subhanahu wa taala yang hidupkan kita, meyakini Allah lah yang menyihatkan kita, meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberi manfaat dan juga mudarat. Keyakinan tadi sentiasa ada dalam hati kita. Itulah dikatakan iman ataupun keyakinan, tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau dalam keadaan aman, walau dalam keadaan tidak aman, dalam keadaan wabak, tidak wabak, bergantungan kita tetap sebagai orang mukmin yang ada kalimah la ilaha illallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam benak fikiran kita mesti sedaya upaya kita meyakini bahawa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Itu kena sentiasa ingat. Bila kita ingat dia sementara, kita akan ingat yang kekal. Ya Allah, ya, kita akan usaha lebih pada yang kekal. Kita akan buat persiapan yang kekal. Yang sementara ni kita buat ala kadarnya. Ya, berpada-pada. Tapi untuk kehidupan yang kekal ni kita bersungguh-sungguh, bermati-matian, tuan-tuan, ya. Sebab yang kita nak hidup di dunia ni sekejap aja, 60-70 tahun. Kalau kita usaha sungguh-sungguh, bermati-matian, buat rumah sebesar-besar tak cukup, tambah lagi, ya, akhirnya tinggal anak-anak pula semua dah beli rumah, dah rumah tu kosong terbiar banyak, ya, hari pada hari ni. Betul, tuan-tuan, tengok hakikat tu. So besar-besar rumah. Ada satu kawan saya tu, tuan-tuan, dia imam juga.
dia diberi satu rumah, jaga rumah, banglo yang sangat besar. Banglo yang sangat besar. Dia tolong jaga ya, bahkan dibagi duit. Dibagi duit allowance untuk jaga rumah tadi. Jadi bermakna dia rumah dapat free. Ya, dah dapat allowance lagi. Rumah ni tuan, rumah banglo besar tuan. Sebab dia satu orang jutawan yang kaya. Rumah tu pun dia dah tak, dah tak tengok dah. Dia percaya pada imam tadi, imam surau, dia jadi dia bersama keluarga dia duduk situ. Ya, jadi itulah hakikat kehidupan. Dunia ni sangat sementara. Kalau kita ada sifat qanaah berpada dengan apa yang ada, insya-Allah kita akan fikir banyak tentang apa yang kita akan tempuh selepas kematian nanti. Macam mana kehidupan aku selepas aku tinggalkan dunia ni, alam kubur. Adakah kubur tadi menjadi taman daripada taman syurga ataupun lembah daripada lembah neraka? Dan besok di akhirat adakah kita dapat masuk syurga, selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala? Sebab kejayaan hakiki manusia ni bila dia yaumil mahsyar nanti Allah Taala isytiharkan wa man zuhziha 'anil nar. Sesiapa yang diselamatkan daripada neraka wa udkhilal jannah dan dimasukkan syurga faqad faz, maka berjayalah dia. Ketika itu tuan-tuan, orang yang disiarkan ni, kamu ahli syurga, selamat neraka, dia punya kegembiraan tuan-tuan. Allahu Akbar. Itulah convocation kita yang sebenar. Umat manusia ni bila di yaumil mahsyar ni Allah isytiharkan wa man zuhziha 'anil nar. Sesiapa yang dijauhkan neraka, hari ini kamu selamat neraka, kamu akan macam orang yang dalam perbicaraan, dia kes berat, kes dia itu melibatkan kematian, tapi hakim putuskan pada hari itu kamu sebulan didapati tidak bersalah dan selamat daripada gantung mandatori. Oi, dia punya gembira tuan-tuan, menangis, sujud, peluk anak bini cucu semua. Wah, sebab apa? Selamat daripada tali gantung. Itulah bisa di akhirat tuan-tuan, kegembiraan manusia ni melonjak gembira, sujud dia, ya Allah, apabila Allah isytiharkan dia selamat neraka, masuk dalam syurga. Itu yang kedua. Baik, yang ketiga, kena ada dalam benak fikiran kita dan hati kita, iaitu keyakinan kita bahawa kejayaan manusia itu hanya dalam agama. Tiga perkara tadi. Ya. Keyakinan pada Allah, yang kedua dunia sementara, akhirat kekal abadi, yang ketiga hendaklah kita sentiasa ingat kat fikiran kita ni bahawa kejayaan kita mutlak hanya dalam agama. Bermakna apa-apa amal agama yang diperintah oleh Allah itu ada membawa kejayaan. Solat sunat duha bawa kejayaan, baca Quran bawa kejayaan, tuan-tuan belajar dapat kejayaan, datang ke masjid dapat kejayaan. Seluruh perintah Allah itu di belakangnya ada kejayaan. Di sebalik itu larangan Allah, apa yang Allah tegah itu pasti dan pasti kegagalan. Jadi kalau orang tu tak nak buat perintah Allah, pasti dia akan gagal. Tak pernah dijanjikan pada kemaksiatan, kemungkaran tu ada kejayaan, tidak pernah. Mesti dia akan gagal, fail di penghujung dia. Ya, mesti dia akan celaka dan mesti dia akan binasa. Jadi itu kena ada dalam fikiran kita. Sebab itu sebagai membawa semangat pada kita. Oi, aku ni malasnya nak berzikir pada hari. Ambil tasbih berzikir pada SWT. Malasnya nak pegang Quran. Tengok Quran tu ya. Tengok kat para tu kan. Hari ini rasa malas nak cakap. Cepat-cepat ambil tuan-tuan. Ini adalah perintah Allah, kejayaan aku pada perintah Allah. Aku mesti baca Al-Quran satu hari sebab Allah perintah kita baca Al-Quran. Malas nak pergi solat subuh berjamaah, dengar solatu khairum minan naum. Sayup Bilal panggil lah. Allah ya, hari ini rasa badan tak bersihat ya. Sedapnya tidur ni baru namanya. Nah, bangkit tadi bercinta kena lawan tuan, ini panggilan Allah, perintah Allah, mesti di belakang dia ada kejayaan. Jadi itulah tuan-tuan sifat-sifat orang yang nak berjaya yang ada dalam diri para sahabat Rasulullah SAW.
Seluruh para sahabat dahulu, mereka tuan-tuan, keyakinan dia pada perintah Allah ni mereka begitu tinggi sekali tuan-tuan, sehingga kanak-kanak pun, kanak-kanak tu tuan-tuan dia yakin apa perintah Allah, berlumba-lumba. Ya, satu anak tu tuan-tuan, dia nak pergi perang. Ya, bagi tahu ibu dia nak pergi perang, ada, wah ibu, ya, saya dapat ada iklan peperangan Rasulullah SAW, saya nak pergi jihad. Tak beritahu ibu dia. Ini budak kecil, ya. Ibu kata apa? Ya ada engkau je nak, kau dan aku ya ada. Bapak engkau dah syahid lama, masa engkau 3 bulan dalam perut mak ni. Ayah engkau telah syahid gugur di medan jihad. Sekarang ada engkau dengan ibu je. Ya, anak dia merayu lagi. Dia kata, ya, oleh kerana perintah Allah itu lebih tinggi, pergilah wahai anakku. Maka anak tadi pun pergi jumpa Rasulullah, merayu-rayu untuk, ya, kalau walhal kadang dikecualikan. Oleh kerana Sayyidina Ala ni tuan-tuan, anak kecil semangat sangat berkobar-kobar, dia pun akhirnya diterima oleh Rasulullah. Dia ikut pergi jihad Rasulullah. Tengok tuan-tuan, kanak-kanak pun pergi, bukan berdakwah 3 hari 40 hari tuan-tuan, dia pergi tadi untuk gadaikan nyawa dia. Ya, angkat senjata. Sebab dia yakin itu adalah satu suruhan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam peperangan tadi macam mana? Ketika dia melihat satu lembing sedang dituju, dibaling pada Rasulullah, lembing tadi sedang tuju pada tubuh Rasulullah, dia tuan-tuan berlari, dia tadah badan dia tadi, dan lembing tadi telah kena pada dada Sayyidina Ala, kanak-kanak yang sangat berani ini, tembus, dan dia telah terkulai jatuh di kaki Nabi SAW. Maka Nabi tanya, wahai Ala, apa yang kamu nak? Beritahu apa pada aku. Ya, dia kata, sampaikan salam pada ibuku, dan aku dan bapa, aku dan ayah tunggu di depan pintu syurga. Subhanallah. Jadi itu sebagai pembakar semangat bagi kita tuan-tuan, ya, orang-orang dahulu mereka bersungguh-sungguh dalam taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita semua, ya, bersungguh-sungguh dalam menghabiskan baki-baki sisa-sisa kehidupan kita ini untuk mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tanda tadi dah hilang dah. 501, ya. Baik, kita bersawak sikit, ya. 501. Al-Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu. Sama-sama berselawat. Yang tadi kita pun ikut, ya, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Al-Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Al-Qadhi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Al-Qanit sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Qaidil Khair sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Qaidil Gharril Muhajjalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Al-Qaim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Al-Qattal sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka sallam. Imam Al-Qattal yang banyak berperang, baginda yang bersangatan untuk berjihad dan demi menegakkan syiar Islam, ya, disebut dalam kitab Taurat. Al-Qatul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Al-Qatul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barsallam. Juga gelaran Nabi yang banyak berperang.
Al-Qasum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Al-Qasum sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Qadami Sidqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Ya, cukup sekian. Ya, kita akan pergi pada Kitabul Iman, kitab yang membicarakan tentang keimanan. Pada malam ni kita akan pergi pada satu tajuk, iaitu mereka yang mendapat dua ganjaran. 2 minggu lepas kita telah membicarakan fardu ain dan juga fardu kifayah. Tuan-tuan dan puan-puan semua telah memahami apa dia fardu ain dan juga fardu kifayah. Dalam bab dakwah belum terangkat dosa kalau sebahagian saja buat, ramai tak nak buat, sedangkan maksiat berleluasa, ramai lagi orang yang melanggar perintah Allah. Ya, macam dibagi contoh, satu kampung tu ada 1000 orang, ada satu kematian yang menguruskan seorangnya. Terangkat tak fardu kifayah tadi? Dialah nak memikul, mandikan, kafankan, bawa heret ke kubur. Jadi macam itulah perumpamaan, ya. Belum terangkat fardu kifayah tadi, ya. Jadi pada malam ini hadis mereka yang mendapat dua ganjaran. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun lahum ajran rajulun min ahli kitab amana bi nabihi wa amana bi Muhammadin wal abdul mamluk idza adda haqqallah wa haqqa mawalihi wa rajulun kanat indahu amatun yata'uha fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha summa a'taqaha fatazawwajaha falahu ajran muttafaqun alaih. Apa maknanya? Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari atau dikenali dengan nama sebenarnya Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 jenis orang yang akan mendapat 2 ganjaran. 3 jenis orang yang akan mendapat 2 ganjaran. Pertama, seorang lelaki daripada ahli kitab, sama ada Yahudi atau Nasrani, yang telah beriman dengan nabinya, kemudian beriman juga dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah hamba saya yang menunaikan hak Allah SWT dan hak tuannya. Dan yang ketiga, seorang lelaki yang memiliki seorang hamba wanita yang digauli, dia mengajarkannya adab dan mengajarkannya dengan baik, dia mendidik hamba itu dan mendidiknya dengan baik, kemudian memerdekakannya lalu mengahwininya, maka baginya 2 ganjaran. Hadis riwayat Bukhari. 2 ganjaran adalah kebiasaan apabila 2 amal dilakukan bagi diberi 2 ganjaran. Contoh kita buat solat, ya, ba'diyah zuhur, kita buat 2 rakaat, kita akan dapat 2 ganjaran. 2 rakaat, 2 ganjaran. Ya, kita infak duit, 1 tabung anak yatim, 1 tabung pembangunan masjid, jadi akan dapat 2 ganjaran begitu. Tapi apakah maksud sini 2 ganjaran ini? Dia buat 1 amal dapat 2 ganjaran. Disebut secara khususlah di sini adalah kerana untuk melakukan 2 pekerjaan ini secara serentak adalah susah. Ahlul kitab, iaitu mereka yang beriman dengan Nabi, Yahudi beriman dengan Nabi Musa AS, dan Nasrani beriman dengan Nabi Isa AS. Dan kemudian untuk beriman dengan Nabi SAW, ini adalah suatu perkara yang susah untuk dilakukan disebabkan hubungan yang akrab dengan Nabi tersebut dan akidah yang kuat dengan Nabi tersebut. Jadi bila kedatangan Nabi SAW di Mekah dan juga Madinah, ketika itu ramai ahlul kitab yang beriman pada kitab Taurat dan juga kitab
Injil. Beragama Yahudi dan juga Nasrani. Dia ada nabi dia, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi bila datang Nabi SAW, dia telah tinggalkan. Mujahadah tuan-tuan nak tinggalkan ajaran, dah beramal daripada kecil sampai dia ketua. Datang Nabi nak tukar Nabi. Jadi besar ganjaran tersebut. Ini adalah suatu perkara yang susah untuk dilakukan disebabkan hubungan yang akrab dengan Nabi. Dah kenal Nabi tadi, sayang kat Nabi dia, Nabi Musa, Nabi Isa. Ni nak tukar beriman pada Nabi SAW. Kalimah yang diucapkan sebelum ini dengan Nabi tersebut, jadi dia macam kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhad, bagi contoh kan. Itu kalimah kita. Suruh tukar. Mau tak kita kalau disuruh tukar? Kalau kita takdir berada pada zaman tu, iaitu kalimah mereka lafazkan la ilaha illallah Musa kalimullah ataupun kalamullah. Itu zikir mereka, ucapan mereka. La ilaha illallah Isa ruhullah. Tukar pula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka selepas itu dia terpaksa memutuskan hubungan dengan Nabi itu dan memeluk Islam. Segala apa hubungan dengan Nabi itu putuskan, ajaran-ajarannya tinggalkan, ikut syariat Nabi SAW yang beriman. Jadilah Islam. Kalau mereka tak terima, mereka tak beriman pada Nabi, maka mereka jadi kafir. Kita ramai Yahudi tidak memeluk Islam, bahkan memusuhi Islam. Jadi ramai-ramai Yahudi tadi dan sikit je yang dapat beriman pada Nabi SAW. Bahkan dah tak beriman, ramai pula yang memusuhi Islam. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik, tentang Nabi habis-habisan. Tak beriman satu bab, tentang Nabi habis-habisan. Bahkan mereka hendak ancam bunuh Nabi SAW. Yahudi sebelum mereka dilaknat, mereka dinamakan Bani Israel. Yang kitab banyak tentang kisah Bani Israel. Daripada seluruh Al-Quran tu hampir semua juzuk ada cerita tentang kisah Bani Israel. Israel tu maknanya ialah hamba Allah. Tanya Israel, apa makna Israel? Maknanya hamba Allah. Kalau kita Abdullah lah Abdullah, hamba Allah. Dan Yahudi setelah dilaknat, panggilan mereka ditukar kepada Yahudi. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat di dalam kitab Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Daud dan juga Nabi Isa bin Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh. Al-Maidah ayat 78. Hamba yang dimiliki kita juga adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kita semua siapa? Hamba Allah. Yang tadi itu hamba, mana milikkan kepada satu tuan. Akan dijelaskan sini. Kita semua adalah hamba Allah. Allah itu adalah tuan ataupun Tuhan kita. Tetapi hamba yang merdeka, kita hamba Allah tapi kita hamba mereka. Mereka ini ialah hamba Allah dan juga hamba kepada orang lain. Oleh itu untuk menunaikan tanggungjawab yang sempurna kepada Allah SWT, dan tuannya adalah satu tugas yang sukar. Disebabkan ini mereka diberi dua ganjaran di atas pelaksanaan tanggungjawab dan kebiasaan mereka menguruskan satu pekerjaan, menguruskan masa dan pekerjaan mereka. Jadi tuan-tuan, yang dapat satu ganjaran yang pertama tadi ialah orang yang beriman pada
Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi bila datang Nabi, dia beriman, dia dapat 2 ganjaran, keuntungan tadi. Yang beriman dulu dikira pahala dia. Beriman pada Nabi diterima oleh Allah SWT, lagi besar ganjarannya, ya. Kerana kepatuhan, ketaatan dia bila datang syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua ini tuan-tuan, hamba. Dia kena taat kepada perintah tuan dia. Macam tuan lah, ya, bekerja pada satu majikan, ya. Majikan pula tu tak beri ruang sangat nak ibadah. Kan biasa dengar tuan-tuan. Tuan-tuan tanya kalau kerja-kerja Indonesia tu kan, kerja di rumah-rumah toke-toke Cina, sembahyang tak dibagi, puasa tak dibagi, macam mana dia nak jadi hamba Allah Taala? Dia hanya jadi hamba pada tuan dia saja. Tapi dalam kisah ini maknanya dia kebarangkalian dia menjadi tuan, ya, dapat tuan yang beriman. Jadi dia taat perintah Allah dan taat pada hamba dia. 2 kerja dia buat. Basuh kandang kuda, basuh rumah, runing pokok, macam-macam hamba, hamba abdi. Kalau zaman dahulu lah dikenal macam tu, ya. Dia akan dapat 2 ganjaran kerana kebijaksanaan dan urus masa. Orang barat menganggap pengiktirafan Islam kepada sistem Muhammad adalah suatu keburukan bagi Islam. Jadi memanglah tuan-tuan, orang, ya, kafir ni anggap apalah Islam ni ada hamba juga, macam tu, ya. Dia burukkan sistem perhambaan tadi. Sedangkan kita tengok apa sebenarnya maksud perhambaan di sini. Ada tak sama macam hamba abdi pada negara barat yang kita pernah tengok filem-filem hamba abdi, ya, dirantai kaki. Macam dulu ada cerita masa zaman kita budak-budak dulu, cerita apa, Kunta Kinte tu kan, dipotong, ya, jari dia. Kita lihat bagaimana wujudnya perhambaan. Okey tuan-tuan, ya, orang Islam telah mendakwahkan Islam dan menawarkan orang kafir untuk memasuki Islam. Sekiranya ditolak, maka orang kafir akan diminta membayar jizyah. Jika ditolak juga, maka barulah diisyarkan perang terhadap mereka yang menentang Islam. Jika sesebuah tempat ditakluki, maka tawanan-tawanan perang ini akan dimiliki oleh orang-orang Islam. Ini tentang sejarah dia, macam mana dia boleh jadi tawanan ataupun hamba pada orang Islam. Jadi tuan-tuan, zaman dahulu bukan negara-negara Islam ni tuan-tuan, macam contoh di zaman Nabi Abu Bakar, Umar, dia terus langgar satu negara, perang tu, tidak. Tapi misi dia datang sana ialah untuk dakwah. Dia sampai satu negara, ketumbukan tadi mesti dia dakwah tu selama 3 hari kat dalam kampung. Jumpa pemuka dia, jumpa pembesar-pembesar dia, jumpa rakyat jelata ni. Kami bagi tawaran, sama ada kamu beriman pada agama yang kami bawa, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ataupun pilihan kedua, kamu dikena bayar jizyah supaya kamu boleh duduk bawah negara Islam Madinah. Jika tidak, kamu akan diperangi. Yang ketiga tu pilihan terakhir sekali. Jadi kalau dia tak nak masuk Islam, tak nak bayar jizyah, maka akan diperangi. Apakah sebab tawanan-tawanan perang ini dijadikan hak milik? Jika dilihat dalam hukum Islam, pemberontak apabila mereka berjaya ditangkap, maka mereka akan dibunuh. Sepatutnya satu negara tadi dah kita langgar dia dah, sebab dia memberontak, dia melawan, tak ikut aku pada kerajaan, yang besar ketika itu, kerajaan Islam Madinah, sepatutnya tangkap, bunuh, ya. Oleh itu orang-orang yang memberontak terhadap semata sepatutnya mereka dibunuh. Tawanan Badar yang juga sepatutnya dibunuh sebagaimana cadangan Sayyidina Umar, dan juga kehendak Allah SWT. Akan tetapi sebabkan keberkatan mesyuarat Nabi SAW bersama sahabat, maka utusan mesyuarat telah diterima. Jadi perang Badar tuan-tuan, ramai tawan-tawanan perang, ikut cadangan syur macam mana, kata dia kita bunuh, ya, penggal dia. Jadi ada dalam mesyuarat tadi, Umar kata bunuh, Abu Bakar kata saya cadangkan, saya syurkan supaya
tawanan perang ini mengajar anak-anak orang Islam, sebab mereka ni orang yang pandai-pandai, orang kadang Yahudi, orang Nasrani, orang bijak-bijak. Jadi akhirnya mereka diterima ya, jadi mengajar anak-anak Islam. Dalam masa sama dia menjadi tawanan perang ya. Mereka begitu juga tawanan perang, mereka sepatutnya meletakkan, tapi hukuman terhadap mereka diringankan, iaitu diberi peluang untuk hidup sebagai hamba. Daripada hukuman yang berat, mereka telah dipindahkan kepada hukuman yang ringan. Sepatutnya tuan-tuan bayangkan, terpisah kepala pada badan, tetapi mereka diberi pilihan menjadi hamba. Milik siapa ya? Kalau yang di perang tu Haji Razi dapat ya, tawan 2-3 orang hamba, itu jadi milik dia. Ya. Islam tidak menghapuskan perhambaan kerana masalah yang ada. Walau bagaimanapun Islam menggalakkan penganutnya memerdekakan para hamba dengan memberi ganjaran besar kepada mereka yang memerdekakan hamba, dan amalan keras kepada mereka yang melakukan kezaliman terhadap hamba-hamba ini. Begitu juga banyak hukum Islam yang memerlukan hamba dibebaskan, seperti pembebasan umul walad setelah kematian pemiliknya, pembayaran kafarah puasa, kafarah sumpah dan sebagainya. Orang yang ketiga ialah hamba wanita yang telah digauli oleh pemiliknya, juga telah diajar ilmu, dididik dengan adab dan sebaik-baiknya. Mengajar dan mendidik itu bukanlah tanggungjawab pemilik, tetapi dia telah membuat ihsan terhadap hamba itu. Jadi tuan-tuan ya faham tadi ya, sistem hamba tadi macam mana berlaku pada zaman Islam. Oleh peperangan ya, Islam dapat mengalahkan, dan akhirnya tawanan perang tadi dijadikan hamba. Sepatutnya bunuh, tapi dia tidak ya, dibagi hak untuk hidup sama-sama. Bahkan ramai di kalangan hamba-hamba tawanan perang tadi akhirnya dimerdekakan, bebas. Dia dah masuk Islam ya, bebas. Banyak tawanan perang pada zaman Nabi SAW diikat di Masjid Nabawi ya, tak sampai 3 hari mereka telah beriman, masuk Islam, sebab melihat akhlak kecantikan Islam yang dibawa oleh Nabi dan juga para sahabat. Mereka dilayan baik, bagi makan, cukup masa dibuka suruh ajar anak-anak orang Islam. Akhirnya tak tahan dia ya, macam ni punya baik orang Islam ya. Dia lihat kalau orang Islam ditawan di pihak dia sana, macam-macam kena dera, seksa, tak bagi makan. Islam layan macam baik ya, begitu sekali. Akhirnya ramai masuk Islam. Bahkan di kalangan hamba-hamba yang dibeli tebus ya, dibebaskan. Memang itu digalakkan dalam Islam supaya dilakukan pembebasan, macam ya Habab bin Al-Arad, macam Bilal bin Rabah semua tadi telah dibebaskan, ditebus, dibayar oleh sahabat-sahabat yang kaya. Baik yang dapat dua ganjaran yang ketiga, iaitu hamba wanita yang telah digauli oleh pemiliknya, diajar ilmu, dididik adab sebaik-baiknya. Sepatutnya bukan tanggungjawab tuan-tuan, dia hamba, tak payah diajar, tapi tokek dia ni baik ya, ajar dia dengan akhlak, dengan ilmu. Akhirnya dalam kisah ni dia mengawini hamba tadi. Jadi tuan tadi tu dapat 2 ganjaran ya. Nafkah kepada hamba bukanlah satu tanggungjawab ke atas pemilik. Dia hanya perlu memberikan si hamba apa saja yang dimakan dan dipakai. Tetapi setelah mengawini bekas hamba tadi, si suami menambah tanggungjawab baru, memberi nafkah pada isteri, maka selayaknya dia diberi 2 ganjaran. Maksud 2 pekerjaan di sini, sebagian ulama berpendapat memberi ilmu dan mengajar adalah satu tanggungjawab, dan 2 pekerjaan itu ialah membebaskan hamba itu dan mengahwininya. Sebahagian yang lain mengatakan mendidik dan mengajar ialah satu pekerjaan, dan membebaskan dan mengahwininya ialah satu pekerjaan yang kedua. Baik, betul lah tuan-tuan ya. Itulah sifat-sifat para sahabat dahulu. Mereka dapat hamba, bahkan dibebaskan dah dikahwini, jadi ahli keluarga lah ya, macam-macam orang.
biasa dah merdeka ya. Itulah tuan-tuan pengajaran kita pada malam ini, iaitu dalam Kitabul Iman hadis menceritakan tentang mereka yang diberi dua ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iaitu orang yang beriman pada nabi-nabi yang dahulu, akhirnya bila datang syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah tinggalkan syariat yang lama, dia beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang kedua ialah seorang yang memiliki seorang hamba ya, yang dia diajar, dididik, akhirnya dikahwini ya, dia akan dapat dua je ganjaran. Dan seorang lagi ialah hamba yang dia menunaikan hak tuannya dan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah cukup pada malam ini. Semoga yang sedikit ini memberi ilmu, maklumat pengetahuan pada kita. Bersyukur pada Allah SWT, kita semua adalah hamba yang merdeka tidak terikat dengan mana-mana, maka kita tumpukan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia ni tuan-tuan, macam-macam kejadian dan macam-macam keadaan, namun kita adalah orang yang bertuah menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merdeka, maka kita hanya kepatuhan kita mutlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Maka kita hendaklah menumpukan sepenuh penghidupan kita kepada Allah SWT. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Abdi diri maknanya kita tunduk patuh pada seluruh perintah-perintah Allah. Apa saja suruhan Allah yang sesuai dengan kita, yang tidak sesuai dengan kita, maka kita hendaklah taat ikuti perintah Allah supaya kita menjadi orang yang berjaya dunia bahkan di alam akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita dapat amal dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.